Selamat pagi Puan. Hari ini saya akan membuat satu tema berkaitan dengan etika. Sebelum mula, boleh minta Puan untuk memperkenalkan diri sendiri dulu. Selamat pagi, Dek. Nama saya Gaulita. Umur saya 56 tahun. Sekarang merupakan seluruh rumah tangga. Saya mempunyai 3 anak. Keluarga saya tinggal di Malaysia sejak lahir. Okey, mari kita mula dengan beberapa soalan etika. Soalan pertama, apakah pemahaman Puan tentang mengenai etika ataupun apa itu etika? Bagi pendapat saya rasa etika itu adalah satu watak pekaman dalam seseorang ataupun satu sikap tanggungjawab dan penyayangan terhadap masyarakat. Jawapan itu etika merupakan satu nilai tanggungjawab ataupun penyayang kepada masyarakat. Untuk soalan kedua, apakah bagi pendapat Puan, apakah bagaimana etika boleh membawa kebaikan kepada masyarakat? Etika boleh mewujudkan sikap bertanggungjawab, hormat menghormati, saling bantu-membantu di kalangan masyarakat. Apabila kita saling bantu-membantu, ia akan menjadikan masyarakat sebagai tempat yang lebih baik. Hidup akan menjadi lebih selamat dan aman kerana wujudnya sikap etika. Dengan pengamalan nilai etika, masyarakat akan mengamalkan itu nilai hormat menghormati dan bertanggungjawab. Dalam soalan ketiga, apakah pendapat Puan, apakah jawapan dalam mengamalkan nilai etika di kalangan masyarakat? Bagi pandangan saya, salah satu cabaran utama dalam mengamalkan nilai etika di kalangan masyarakat adalah sikap masyarakat yang tidak mahu mengambil peduli dan pentingkan diri sendiri. Dan dunia hari ini banyak orang mengkhianati kawan ataupun orang lain untuk mendapatkan sedikit kebaikan sahaja. Ini akan merosakkan nilai etika untuk diamalkan di kalangan masyarakat. Untuk itu, sekarang dunia hari ini amat teruk, banyak orang untuk mendapatkan kebaikan sedikit saja mengkhianati orang, dan ini merupakan cabaran yang amat penting untuk mengamalkan nilai etika di masyarakat. Untuk soalan keempat, bagi pendapat Puan, apakah cara yang sangat penting untuk memupuk nilai etika di kalangan masyarakat? Masyarakat sendiri haruslah berfikiran terbuka dan menerima penduduknya yang berbilang kaum atau agama. Sebagai contohnya, masyarakat boleh saling mengunjungi apabila perayaan kaum naik. Sebagai contoh, saya akan lawat ke rumah kawan Melayu saya apabila Hari Raya Aidilfitri. Lepas itu aktiviti lawat mengamati dengan ke rumah kawan kaum lain, ini akan memupuk nilai etika di tengah masyarakat, akan berkawan dengan kaum lain. So untuk soalan kelima, bagi pendapat Puan, apakah kesan perkembangan teknologi yang semakin berkembang maju terhadap etika? Perkembangan teknologi ada kesan baik dan ada kesan buruk. Kesan baik adalah masyarakat lebih mudah mengenali etika dengan menggunakan teknologi terkini seperti talian internet, televisyen dan iklan. Dan kesan buruknya adalah wujudnya penyalahgunaan internet untuk membuat perkara yang tidak baik. Hal ini akan merosakkan nilai-nilai etika di kalangan masyarakat. Soalan terakhir mengenai etika. Adakah Puan berasa menggila dan bangga
tinggal di Malaysia dan mengandungi berbagai kaum ini. Saya amat merasa gembira dan bangga tinggal di Malaysia yang berbilang kaum ini. Hal ini kerana Malaysia mempunyai makanan dan berbilang kaum dan perayaan yang banyak. Ini merupakan salah satu tempat yang amat berbeza berbanding dengan negara lain. Okey, terima kasih. Itu sahaja soalan saya. Terima kasih kerana Puan memberi masa yang masa untuk membuat ini. Sama-sama. Okay, kita mulai sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Irfan bin Sazali. Saya pelajar tahun 1 program 2 Ijazah Mekatronik. Jadi hari ini saya nak temu ramah Encik berkaitan dengan topik etika. Jadi sebelum kita mula temu ramah hari ini, saya nak Encik perkenalkan diri Encik lah. Nama Encik siapa, berapa umur Encik dan Encik asal dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif. Saya berusia 19 tahun dan saya berasal dari Ceras, Kuala Lumpur. Jadi sekarang ni Arif ada pekerjaan ke Arif sedang belajar? Saya masih lagi belajar. Saya merupakan pelajar asasi muda dalam jurusan bisnes di Uniton Muazzam Shah. Jadi sekarang ni berapa lama dah Arif tinggal kat Malaysia ke Arif pernah tinggal kat luar negara sepanjang Arif hidup? Tak pernah lagi. Saya sepanjang 19 tahun saya hidup, saya masih tinggal di Malaysia. Jadi Arif memang sepanjang 19 tahun Arif duduk kat Malaysia lah. Betul, anak jati Malaysia. Sekarang boleh kita mula dengan soalan temu ramah ni? Silakan. Okay, jadi soalan pertama yang saya nak tanya Arif ialah bila saya sebut tentang perkataan etika ni, apa perkara yang terlintas dalam fikiran Arif? Bila saya dengar tentang etika ni, apa yang saya terfikir ialah etika ni merupakan satu kumpulan prinsip moral yang membantu tingkah laku seseorang, di mana benda ni mencerminkan kepercayaan individu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Bagi contoh, orang yang beretika mempunyai sikap perkauman, mempunyai sikap tanggungjawab dan penyayang terhadap masyarakat, dan mereka ni mempunyai falsafah moral tentang kepercayaan individu terhadap sesuatu perbuatan yang baik dan buruk. Baiklah, jadi pada pendapat Encik Arif, apakah cabaran ataupun dugaan dalam mengamalkan nilai ataupun amalan etika dalam masyarakat pada hari ini? Cabaran. Bila berbicara tentang cabaran untuk kita mengaplikasikan etika dalam kehidupan, saya rasa cabaran yang utama ialah kurangnya pendedahan tentang nilai-nilai etika dan kepentingannya. Makna kata dalam kehidupan kita seharian, kita kurang diterapkan dengan nilai-nilai etika tersebut. Seterusnya, sikap-sikap seperti resis, prejudis, diskriminasi ni menjadi seakan-akan ruji dalam kehidupan kita. Baiklah, manakah banyak cabaran ataupun dugaan yang wujud untuk kita amalkan nilai etika ni, untuk kita pupuk nilai etika ni. Jadi pada pendapat Arif, apakah cara ataupun amalan yang terbaik boleh kita amalkan untuk pupuk nilai etika ni dalam diri masyarakat? Apa yang kita boleh lakukan untuk memupuk kembali etika dalam masyarakat? Pertama sekali, kepada satu pertubuhan ataupun satu perkara yang banyak memberikan aspek yang besar kepada masyarakat, iaitu media sosial. Maka media sosial dan media massa ni perlulah memaparkan kesedaran tentang amalkan budaya etika yang baik. Yang kedua, kerajaan
kerajaan dia perlulah menguatkuasakan peraturan atau akta bagi menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang beretika. Dan of course kita sebagai masyarakat, setiap masyarakat perlu berfikiran terbuka dan menerima penduduk yang multinational. Makna kata kita perlu menerima kepelbagaian, kita perlu menerima perbezaan yang ada antara kaum-kaum di Malaysia. Betul, jadi berdasarkan apa yang Arif cakap tadi, banyak sebenarnya pihak yang terlibat dalam usaha untuk kita pupuk nilai etika dalam diri masyarakat. Jadi Ya betul. pada pendapat Arif, adakah Arif rasa sikap etika ni mainkan peranan yang besar dalam sesebuah organisasi, syarikat ataupun institusi ataupun perkara yang seumpama dengannya? Bila kita lihat kepada etika ni merupakan, macam saya katakan tadi, etika ni bukan satu kumpulan sifat yang mana kita lakukan untuk dalam kehidupan seharian yang membezakan yang baik dan buruk. Maknanya kata benda ni perkara yang sangat penting kepada seseorang untuk menentukan hala tuju mereka. Maka etika ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting, lebih-lebih lagi dalam sesebuah institusi atau syarikat. Sebagai contoh, syarikat haruslah memupuk semangat etika untuk menjaga kebajikan dan integriti pekerja. Hal ini penting bagi mengelakkan daripada berlaku diskriminasi, rasis, pengkhianatan, pilih kasih dan sebagainya. Maka bagi pada pendapat saya, syarikat ini perlu menguatkuasakan akta atau undang-undang di mana semua organisasi perlu memupuk nilai-nilai etika dalam kalangan pekerja yang saya sebutkan sebentar tadi. Betul juga apa yang saya cakap, saya setuju sebab dalam kalangan pekerja ni sifat hormat-hormati ni satu keutamaan, betul tak? Kalau kita nak bekerja dalam suasana yang kondusif, suasana yang selesa. Jadi organisasi dan syarikat ni mainkan peranan yang penting untuk provide ataupun sediakan environment tersebut. Jadi kalau kita nak cakap pasal teknologi pula, Arif, sebabkan sekarang ni teknologi semakin berkembang maju, adakah pada pendapat Arif perkembangan ini memberi kesan yang baik ataupun buruk terhadap etika? Baiklah, kita lihat kepada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ni perkara yang kita takkan dapat sekat, yang kita takkan dapat nak hentikan, kerana teknologi akan sentiasa berkembang daripada masa ke masa. Tak perlu tengok jauh, kita tengok telefon kita. Setiap bulan ada keluaran yang terbaru. Itu pun cukup untuk menunjukkan betapa teknologi ini berkembang dengan sangat pesat. Seolah-olah kita tak mampu langsung nak hentikan perkembangan teknologi itu. Maka adakah teknologi itu akan membawa kesan yang baik atau kesan yang buruk? Semua perkara ada baik dan buruk, tapi pada saya teknologi membawa kesan yang baik. Bagaimana? Dengan wujudnya nilai etika seperti tanggungjawab, boleh dipercayai, jujur, amanah dan sebagainya, masyarakat akan terus berfikiran maju di samping perkembangan teknologi. Masyarakat akan lebih mudah untuk mengenali etika dengan kegunaan teknologi terkini seperti internet, televisyen, iklan dan sebagainya. Macam yang saya katakan tadi, media sosial, media massa perlu memainkan peranan dalam menyebarkan konten-konten berunsurkan kepentingan ataupun cara untuk memupuk etika. Kerana apa? Kerana media massa dan media sosial ini merupakan perkara yang kita gunakan pada setiap hari. Maka kita terdedah kepada konten-konten di media sosial dan di media massa. Maka dengan teknologi moden serta sambungan internet yang kini sudah sempat memperoleh maklumat hanya dengan satu klik kita tikus, maka kita akan dapat mempelajari banyak pengetahuan baru dan mencari banyak bahan pembelajaran dengan menggunakan teknologi ini. Dan di situ saya yakin ia akan membantu kita untuk menjimatkan masa dan meningkatkan kecekapan kita dalam pekerjaan seharian. Di situlah etika dapat dibentuk. Saya setuju dengan Syarif sebab
teknologi ataupun internet ni just satu alat. Jadi bergantung kepada individu tersebut nak guna alat ni dengan baik atau tak. Jadi kalau individu tersebut decide untuk guna alat ini untuk pupuk nilai etika ataupun untuk belajar lagi cara untuk improve diri sendiri bila berkaitan dengan etika, ataupun nak guna alat-alat ini untuk kita ambil anasir-anasir negatif daripada internet. Nampaknya masa mencemburui kita. Saya nak ucapkan terima kasih lah dekat Arif sebab sudi luangkan masa untuk jawab soalan-soalan temu ramah pada hari ini. Saya harap kita dapat bincang lagi lah isu-isu yang berkaitan dengan perkara-perkara seperti ini di masa hadapan.